Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, seperti yang saya janjikan semalam, hari ini saya akan kongsikan mengenai exam pembantu takbir perkeranan operasi grade N19. Exam anda akan diadakan pada 12 Ogos tahun 2021 bermula jam 2 petang hinggalah jam 3 petang. Sebelum saya mulakan, saya ucapkan tahniah kepada anda kerana terpilih untuk hadiri exam ini daripada ribuan calon yang memohon. Adalah insan yang terpilih. So, gunakan peluang dan kesempatan yang diberikan ini untuk buat persediaan sehabis baik. Okay? Sebab bukan senang nak dapat panggilan exam ini kan, daripada ribuan calon yang memohon. Dan bukan senang juga untuk lulus. Okay? Memang ada sedikit cabaran dekat exam ini, tetapi jangan risau, saya akan terangkan step by step untuk anda lulus dalam exam pada 12 Ogos nanti. Okay? Alright. Sebelum saya teruskan, saya nak introduce saya dulu. Okay, nama saya adalah Megat Syafizul daripada channel Empire Kerjaya. Anda boleh klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk tidak terlepas notification setiap kali kita keluarkan video-video terbaru. Untuk pengetahuan anda, dalam channel ini, channel Empire Kerjaya ini, kita banyak menghasilkan video-video untuk membantu ramai calon exam SPA seperti anda untuk buat persiapan exam dengan lebih baik. Dan sampai itu kita juga banyak keluarkan video-video live untuk bantu temuruga, tips resume, tips cari kerja dan sebagainya. So pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk dapatkan notification setiap kali kita keluarkan video-video terbaru. Okay, boleh button like dan button subscribe dan button loceng tu free saja. So boleh klik butang subscribe dan loceng yang ada di bawah video ini. Alright. Okay, jom kita teruskan mengenai exam pembantu takbir N19 perkeranan dan operasi ataupun PTPO N19. Okay, untuk anda yang belum tahu, okay, short form untuk jawatan ini adalah PTPO. Okay, PTPO, Pembantu Takbir Perkeranan dan Operasi Grade N19. Okay, sudah ready? Jom saya teruskan. Sekejap Okay, info penting exam Pembantu Takbir Perkeranan dan Operasi Grade N19. Okey, untuk pengetahuan anda, exam ini akan adakan pada 12 Ogos tahun 2021. Guna jam 2 petang hingga jam 3 petang. Dia akan ada dua section, iaitu section A, daya menyelesaikan masalah, di mana anda ada 20 minit untuk menjawab 20 soalan. Dan section B, kefahaman bahasa Inggeris, di mana anda ada 20 minit untuk menjawab 20 soalan. So dalam section A, anda ada lebih kurang 1 minit lebih sedikit untuk satu soalan, manakala untuk section B anda ada 1 minit satu soalan. Okey, dalam video pada kali ini saya hanya akan fokus tentang section A terlebih dahulu. Saya tak nak combinekan kedua-dua section dalam satu video, sebab nanti video ni akan jadi terlalu panjang. So nanti mungkin anda akan terlepas beberapa info penting yang akan saya sampaikan. So bagi anda yang sekarang sedang menonton, saya mohon kepada anda untuk tidak skip ataupun tidak tutup video ini sebelum tamat. Okay, sebab ada beberapa info yang penting yang akan saya kongsikan kepada anda mengenai persediaan yang anda boleh buat untuk session A. Penting session A ni, sebab ramai yang gagal disebabkan oleh session A. Terutamanya yang lemah dalam matematik. Okay, so pastikan anda dengar dengan jelas. Kalau boleh ulang balik, dan jangan skip ataupun jangan tutup sebelum tamatnya video ini nanti. Okay, ready Okay, jom saya teruskan mengenai section A. Okay, section A, exam Pembantu Takbir Perkeranan Operasi Grade N19. Okay, untuk pengetahuan anda, daripada 20 soalan ini, 20 soalan ini, dia terpecah kepada 4 pecahan. Okay, dia bilangan soalan untuk setiap pecahan random,
tak tetap, bergantung kepada paper ataupun bergantung kepada exam. Okey. Pecahan yang pertama adalah penyelesaian masalah. Okey, di mana anda mungkin akan diberi satu teks pendek sebegini ataupun satu gambar ataupun satu jadual dan minta anda untuk selesaikan masalah yang diberikan. Okey. Bagaimana untuk lepas pecahan yang pertama ini? Contohnya mudah saja. Bila anda baca soalan tu, dalam fikiran anda, cuba tangkap isi-isi penting yang ada dalam soalan tersebut. Contohnya, dalam soalan ini, dia tanya berapa ekor binatang peliharaan Pak Mat. So, bila anda baca soalan ini, anda boleh terus tangkap ataupun cari ada berapa jenis binatang yang ada dan pada berapa banyak hint yang diberikan. Okay, contohnya soalan ini dibagi kambing, ayam, anak dan lembu, tapi dia bagi bilangan kaki. So anda boleh terus bayangkanlah, lembu ada berapa kaki, kambing ada berapa kaki, ayam ada berapa kaki dan sebagainya. So ini adalah cara untuk anda terus tangkap ataupun terus highlight isi-isi penting yang ada di dalam soalan yang berbentuk penyelesaian masalah sebegini. Okey, boleh faham Kalau anda ada sebarang yang tak faham, anda boleh terus tanya di ruangan komen. Nanti saya akan jawab soalan anda seberapa pantas yang boleh. Dan anda tak perlu nak salin semua yang saya beri ini, sebab slide ini saya ada tinggalkan di ruangan description di bawah video ini. So nanti anda boleh terus klik link tersebut dan download slide yang sedang saya tunjukkan ini. Okay, alright, saya teruskan. Okay, pecahan yang kedua. Pecahan yang kedua adalah menginterpretasi data, di mana anda akan diberi satu jadual, graf ataupun plot yang meminta anda untuk analisa data yang diberikan. Okay, untuk pecahan yang kedua ini, dia tak banyak dalam exam nanti. Dia mungkin ada 1 hingga 2 soalan saja. Okey, untuk tadi pecahan pertama saya lupa cakap. Pecahan pertama ini dia ada 2 hingga 3 soalan berdasarkan penyelesaian masalah ini. Dia mungkin pergi hingga 4 soalan dalam exam. Tapi kebanyakan masalah yang diberikan itu adalah simple saja, yang tak memerlukan anda untuk tekan kalkulator. Okey, alright. Kemudian pecahan yang ketiga. Pecahan ketiga ni adalah banyak dalam exam nanti. Sebab dia uji asas matematik ataupun uji formula matematik anda. Antara soalan yang biasa ditanya adalah soalan kecerunan, kira hal laju, kira suhu, penukuran unit, kira isi padu dan sebagainya. So anda perlu hafal dan perlu tahu formula-formula matematik untuk kira isi padu, untuk kira hal laju, untuk kira kecerunan dan sebagainya. Okey, memang soalan yang ketiga ini memang akan memberi sedikit masalah kepada ramai calon, terutamanya kepada mereka yang lemah dalam matematik. So nasihat saya, anda boleh cuba buka balik buku-buku SPM ataupun buku-buku PMR dulu dan buat latihan. Okey, buat latihan untuk dapatkan kembali anda punya kemahiran dalam asas matematik ini. Okey, untuk pecahan ketiga ni memang agak popular. Dia memang agak banyak lah exam nanti. Dia kan mungkin ada 5 hingga 6 soalan, okey, berdasarkan pecahan yang ketiga ini. Okey, alright. Dan pecahan yang terakhir adalah pemerhatian ataupun logik matematik. Ini memang soalan yang membunuh. Ramai calon ada masalah nak selesaikan IQ test ini ataupun logic test ini. Okay? Dan soalan pun memang banyak dalam exam nanti. Sama juga dia ada 5 hingga 6 soalan berdasarkan IQ test ataupun logic test ini. So anda perlu bersedia dan perlu banyak buat latihan untuk anda membiasakan diri dengan IQ test. Okay?
Boleh sebab soalan-soalan IQ test ni dia biasanya tidak memerlukan anda untuk tekan calculator. Okey. Pecahan yang memerlukan anda untuk tekan calculator adalah pecahan yang ketiga ini. Sebab dia ada banyak formula matematik, dia ada banyak formula, so anda perlu pantas untuk tekan calculator untuk menjawab soalan pecahan yang ketiga ini. Okey. So inilah 4 pecahan yang ada dalam section A. Saya harap anda faham, dan sekiranya anda masih lagi kurang faham, anda boleh terus tanya di ruangan komen. InsyaAllah nanti saya akan menjawab soalan anda seberapa pantas yang boleh. Okey. Alright. Okey, ini adalah merupakan topik popular yang selalu ditanya dalam section A ini. Okay, kebanyakan topik ini adalah untuk pecahan yang ketiga, iaitu formula matematik. Okey, anda perlu faham mengenai operasi pecah ringkas, kira peratus kenaikan, peratus keuntungan, penukaran pecahan ke peratus ke pecahan, kira hal laju, persamaan linear, kira kecurunan, bentuk piawai, kira isi padu, kira mean, median dan mode. Okay, inilah merupakan topik-topik yang selalu ditanya dalam exam. So pastikan anda mahir dalam kesemua topik ini kalau anda betul-betul serius. Okay, betul-betul serius nak lulus dalam exam nanti. Okay, alright. Okay, sekiranya sekarang anda belum lagi join channel Telegram khas untuk calon-calon exam pembantu takbir perkaranan dan operasi ataupun PTPO grade N19, anda boleh berbuat sekarang dengan klik link ini yang saya tinggalkan di ruangan description di bawah video ini. So terus klik link tu dan terus join channel Telegram tu, sebab saya akan kongsikan banyak lagi tips, banyak lagi contoh-contoh soalan untuk anda buat latihan. Okey. Namun kalau anda tidak ada Telegram, tak perlu risau. Anda juga boleh join mailing list, di mana saya juga akan kongsikan tips dan juga contoh soalan yang sama ke email. Anda juga boleh klik link ini yang saya tinggalkan di ruangan description di bawah video ini. Okey? Alright, saya harap anda jelas dengan penerangan saya sekejap tadi. Dan seperti yang saya beritahu tadi, kalau anda ada sebarang soalan, anda boleh terus tanya di ruangan komen. Nanti saya akan jawab soalan anda kalau ada. Dan anda juga boleh join channel Telegram khas untuk calon exam pembantu takbir perkaranan operasi grade N19, yang saya ada letak link ni di bawah video ini di ruangan description. Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk tonton video ini. Okay, kita jumpa lagi pada video section B yang mungkin saya akan keluarkan pada 1 atau 2 hari lagi. Okay, fahami dulu section A ini dan buat latihan secukupnya untuk lulus dalam exam pada 12 Ogos nanti. Okay, alright. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Anda yang terbaik. Assalamualaikum.